Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, Muhammad Timbalan Yang di-Pertua, Yang berhormat Palang Kota, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan yang berhormat, rakan pembangkang, wakil jabatan, ketua jabatan, wakil jabatan, wakil-wakil media, seterusnya tuan dan perempuan dan dewan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah rahmat inayahnya kita dapat sama-sama hadir pada kali ini dalam kita nak meneruskan tugas dan tanggungjawab kita sebagai wakil ahli Dewan Wakil Rakyat untuk menyelesaikan dan membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat. Sudah pasti kita ada berbagai pandangan dan juga cadangan yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan dalam memastikan setiap masalah dan isu-isu rakyat dapat diselesaikan. Dan Alhamdulillah, saya juga bersyukur kerana kali ini dia ramai sikit pembangkang. The more the merrier. Lebih ramai dan mungkin kita ada banyak lagi pandangan-pandangan dan idea yang boleh kita utarakan untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah dan juga isu-isu. Di kesempatan ini juga kita mengambil kesempatan untuk memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dilindungi dan diberikan perlindungan oleh Allah dalam bencana COVID ini, dalam masalah COVID-19. Walaupun kita berada di gelombang yang ketiga, tapi Alhamdulillah di Pulau Pinang masih lagi dalam kawalan, walaupun semalam kita dikejutkan dengan satu kes yang begitu tinggi, iaitu 141 semalam, dan jumlah di Pulau Pinang dah 170 lebih, 172. Dan COVID telah melanda kita selama 210 hari. Hari ini genap 210 hari kita mengalami PKP, kita menghadapi PKP, PKPP, dan Alhamdulillah kita di Pulau Pinang tidak terlibat dengan PKPB dan juga PKPD. Di setengah-setengah kawasan terlibat dengan masalah. Dan semalam saya juga bersama dengan Yang Amat Berhormat Palang Kota bermesyuarat dan kita mengambil keputusan pula sama-sama dalam kuasa untuk memastikan supaya rakyat di Pulau Pinang tidak terkejut bila kita tidak ada tindakan. Kita bukan membelakangkan kerajaan pusat, kita bagi cadangan untuk kerajaan pusat melihat apa yang perlu kita buat. Kerana kita melihat di kawasan itu sahaja yang berlaku, jadi kita tetapkan di kawasan dalam penjara dan juga quarters saja yang terlibat untuk PKP ataupun PKPP lah kita nak perketatkan. Yang berhormat Datuk Speaker, COVID telah memberikan satu kesedaran kepada kita bahawa ini merupakan satu peringatan. Segala bentuk musibah dan bencana datangnya daripada Allah SWT, mengikut kita yang beragama Islam. Dia merupakan satu peringatan atas apa yang telah berlaku, atas apa yang telah kita lakukan. Jadi ini perlu kita sama-sama fikirkan. Dan Alhamdulillah di Pulau Pinang, saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang telah menyediakan peruntukan begitu banyak untuk membantu rakyat Pulau Pinang. 155 juta yang telah disediakan untuk kemudahan dan membantu rakyat yang menghadapi tekanan hidup, susah, tidak ada pekerjaan, hilang pekerjaan, tidak dapat
mencari makan dan sebagainya, tak dapat berniaga dan sebagainya. Ini telah ditunjukkan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan juga memberikan sumbangan yang begitu banyak bagi meringankan beban rakyat. Dalam kita menghadapi COVID juga, kita juga perlu sedar bahawa COVID telah memberikan satu kebaikan kerana kita di peringkat masyarakat dan juga kepimpinan telah bersama-sama bersatu padu dalam kita memerangi COVID ini. Satu tim yang begitu kuat, yang baik di semua peringkat telah melahirkan satu kesedaran kepada rakyat bahawa kita perlu bersama-sama menghadapi COVID dalam keadaan negara kita ditimpa bencana COVID ini. Jadi kita telah menjadi satu tim yang kuat, insya-Allah, tidak mengira parti dan sebagainya, kerana kita melihat lebih penting kita memerangi COVID dan menyekat penularannya daripada kita mementingkan parti dan sebagainya. Yang Hormat Datuk Speaker, COVID telah sampai ke penghujungnya, hampir sampai ke penghujung. Tapi dalam selepas 26 hari bulan, bermula di Kedah, sebelum tu lagi Siva Gangga, kluster yang mula keluar, Siva Gangga dan juga Tawau. Ini kluster yang mula meningkat, mula merebak selepas kita dah, Kedah pun dah hijau, Pulau Pinang hijau, tapi selepas kluster Siva Gangga dan juga Tawau yang merebak. Di Pulau Pinang juga ada kluster Tawau. Dan selepas itu berlaku pilihan raya negeri di Sabah. Dan kita sebagai manusia biasa, saya juga manusia biasa, pemimpin juga manusia biasa, kita ada sifat kelemahan dan sebagainya. Kita perlu menghadapi pilihan raya negeri dan kita turun. Saya tak turun lah, saya tak pergi. Kawan-kawan saya ada MP, belah sana pun ada MP. Jadi kemungkinan di Sabah peringkat awal tidak ada kes yang begitu banyak. Setengah PR selepas penamaan calon banyak daripada Filipina dan juga daripada Indonesia masuk untuk mengundi dan sebagainya. Jadi kes meningkat. Pada peringkat awal cuma dalam penjara, tahanan di Lahad Datu. Selepas itu dia merebak. Dan banyak juga kluster-kluster yang timbul daripada Sabah, dan saya mewakili rakan-rakan yang terlibat memohon maaf pada semua rakyat di Pulau Pinang di atas kelemahan-kelemahan yang berlaku. Kita mengakui kelemahan ini. Penjelasan. Ya. So, saya ingin tanya kepada Sungai Dua, adakah setuju bahawa kerajaan negeri berputus menarik balik usul perisytiharan kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang di bawah perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang buat kali ini? Kita ulang sikit. Ulang. Saya cuma nak tanya pandangan, adakah Yang Berhormat Sungai Dua setuju kerajaan negeri menarik balik yang usul pengisytiharan kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang di bawah perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang buat kali ini? Terima kasih, Kopta. Saya dah bersedia untuk mempertahankan rakan-rakan, kerana ini merupakan satu tindakan ataupun perkara yang ada undang-undangnya. Ada perkara dalam segi undang-undang yang boleh kita pertahankan. Dan saya juga bersyukur kerana perkara ini tidak ditarik balik ataupun tidak jadi diusulkan, kerana mungkinlah
atas alasan COVID. Minta penjelasan Ketua Pembangkang. Yang berhormat Ketua Pembangkang, saya rasa hairan kerana adakah Ketua Pembangkang menyokong lompat parti? Adakah Ketua Pembangkang sokong budaya lompat melompat? Yang berhormat, boleh saya yang berhormat, boleh berhormat. Yang berhormat, masa untuk berbahasa terhad. Saya nak tolong yang berhormat. Kalau yang berhormat izinkan semua untuk buat penjelasan. Nanti saya hadkan masa. Sebenarnya soalan Peluang Tikus tu patut ditujukan pada Yang Berhormat Air Putih dengan Yang Berhormat Ketua Menteri. Sebab bila Yang Berhormat Port Dickson keluar kenyataan 2 minggu sudah, Yang Berhormat Ketua Menteri dengan Yang Berhormat Air Putih terus keluar kenyataan sokong kalau ada ahli parlimen yang nak lompat untuk tubuh kerajaan yang baru. Jadi Yang Berhormat Peluang Saya nak tanya, ini adalah pendapat Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ini adalah pendapat saya nak tanya ini adalah pandangan. Saya nak tanya pandangan. Yang berhormat semua duduk. Dan tadi Seberang Jaya. Seberang Jaya sila duduk. Pecat, adakah anda meletak jawatan atau dipecat? Saya ingat kan? Duduk dan duduk. Seberang Jaya. Sekali lagi saya minta duduk. Yang lain semua duduk. Saya mau penjelasan. Saya izinkan. Yang Berhormat Seberang Jaya kata sebenarnya saya minta dia letak jawatan ataupun dipecatkan. Jadi dia pilih letak jawatan. Itu untuk Esko Yang Berhormat. Betul, saya setuju. Saya setuju Yang Berhormat Ketua Menteri. Yang saya sebut ni tentang kedudukan saya sebagai adun. Ini keputusan Majlis Pimpinan Pakatan Harapan. Sudah dibeli penjelasan dia sudah. Ketua Pembangkang. Saya Sila. terus. Tu yang saya tak mau masuk usul tak masuk. Tuan Yang di-Pertua, saya minta Seberang Jaya tarik balik kata Ketua Menteri sokong lompat melompat. Tak pernah Ketua Menteri menyatakan beliau sokong lompat melompat. Dia kata, I welcome the statement by Datuk Seri Anwar, that's all. Duduk. Newspaper. Yang Berhormat Ketua Menteri bagian dalam betul. Kalau Yang Berhormat Port tarik balik. dapat bentuk kerajaan hari ini, Yang Berhormat Ketua Menteri mengalu-alukan. Itu lompat parti. Itu bukan lompat parti. Pandangan Ketua Pembangkang. Saya tanya pandangan. Apakah pandangan Ketua Pembangkang? Tadi minta. Sila duduk. Sudah, Seberang Jaya pun duduk. Sekali lagi saya bagi Ketua Menteri untuk buat ada penjelasan. bezanya. Dan saya nak henti. Sebab di negeri Pulau Pinang ada undang-undang anti lompat parti. Di Persekutuan masih tak ada. Sila Ketua Pembangkang. Okey. Saya terus cuma nak jawab sikitlah Pulau Tikus. Di pendirian saya tentang lompat parti. Saya memang tidak suka lompat parti. Saya orang yang ada pendirian untuk berpegang pada satu parti. Saya tidak suka lompat parti. Tapi kita balik kepada undang-undang. Undang-undang di negeri Pulau Pinang. Ada enactment dia. Dan enactment tu tak selaras dengan pusat. Abang, yang ini telah pun dalam proses. Itu isu yang boleh diputuskan oleh mahkamah. Ya? Tunggu 26 bulan. Hormati proses perundangan. Ya. Jadi terima kasih. Dan di perlembagaan kita, ahli-ahli yang terbabit shall vacate. Tetapi mereka tidak pilih vacate. Nah, sudah. Okey. Saya teruskan. Yang Amat Datuk Speaker, Sungai Dua mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan dalam bahaskan undang-undang pembekalan 2021. Baru dah masuk? Baru nak masuk. Dan juga usul anggaran. Ini sudah 20 minit. Sila. Tambah sikit. Apa yang saya lihat, bajet adalah tukar yang cukup penting dalam keadaan pasca COVID. Rakyat tertunggu-tunggu apa bajet yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri dalam melihat dan menyediakan kemudahan-kemudahan
yang perlu mereka perolehi selepas bencana COVID ini. Rakyat juga melihat bajet sebagai satu tempat untuk melihat peluang-peluang pembangunan ekonomi untuk rakyat bawahan. Saya tekankan di sini, bajet perlu menjurus kepada semua pihak. Bukan hanya menjurus kepada peringkat atasan, peringkat syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Kita melihat pembahagian ekonomi, kesejahteraan rakyat adalah di peringkat bawahan bersama-sama. Kita tak mahu projek-projek yang besar tetapi rakyat tidak mendapat nikmatnya. Rakyat tidak mendapat pembahagian yang betul. Kita melihat Dato' Yang di-Pertua, Peraturan Mesyuarat 13A ini menuduh seorang ahli yang lain mempunyai niat yang tidak baik. Ini sepatutnya ditarik balik. Saya minta tarik balik. Kerana niat ini ada tidak not accurate. Tak izin. Tak betul, tegurlah. Bagi tahulah jawapan. Saya minta tarik balik. Kalau you are saying that is not fair, so dengan izin it's not fair, then you is wrong. Like that. Politikus duduk. Ketua Pembangkang sila. Okey, yang ketiga, bajet juga penting untuk melihat bentuk bantuan dan sumbangan yang akan disalurkan kepada rakyat. Bajet juga melihat dari mana sumber pendapatan atau hasil. Jadi ini perlu dijelaskan dalam bajet. Yang penting tadi kita nak lihat bajet yang menyeluruh, yang memberi perhatian kepada semua, termasuk kebajikan, ada. Yang pentingnya projek untuk usahawan, peniaga-peniaga kecil perlu dimasukkan dengan secara tepat dalam bajet. Tak boleh dia cerita buat yang ni tapi petani, penjajah, peniaga kecil tidak ditekankan dalam bajet-bajet yang disediakan. Yang Awak Datuk Speaker, Habis. Saya mengulas sedikit tentang bajet, pencapaian bajet tahun 2020 hingga September. Pertamanya tentang pelaksanaan ekonomi digital dan penyediaan infrastruktur digital. Saya melihat bahawa hasrat kerajaan negeri untuk melaksanakan 5G adalah satu perkara yang cukup baik. Perkara yang penting dan perlu dilaksanakan. Dan apa yang penting juga, kita juga kena melihat kesan-kesan dan kelemahan daripada 5G ini. Kebaikannya banyak, juga ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita lihat bersama. Jadi kelemahan ini perlu kita kaji. Bukan hanya kita nak menyediakan 5G untuk kebaikan rakyat, kita juga perlu melihat kelemahan-kelemahan dan keburukan-keburukan yang ada. Dan satu lagi perkara, saya minta sangat diberi perhatian. Di kawasan saya di Sungai Dua, Tasik Gelugong, ada banyak lagi kawasan yang tak ada internet, tak ada kemudahan. Jadi kalau boleh diberikan tumpuan sedikit di kawasan-kawasan luar bandar ni yang masih lagi tidak mencapai internet, kemudahan internet. Kedua, pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Ini pencapaian yang tahun 2020 masih lagi tertumpu kepada golongan-golongan tertentu, pihak-pihak tertentu. Masih perlu dijelaskan kepada kita berapa ramai yang telah dilahirkan, pecahan daripada kursus yang dibuat oleh PSDC, syarikat swasta, NCER. Sebab saya tak nampak hasilnya lagi. Kursus hebat-hebat, tapi hasilnya masih belum kita nampak. Dan pecahan orang yang dapat ni pun kita tak nampak tak banyak memihak kepada masyarakat ataupun rakyat, anak muda di kawasan kampung. Ketiga, tentang program kesihatan pada tahun 2020 cuma tumpu kepada penbar dan juga mamogram. Jadi kalau boleh kita nak melihat berapa banyak perbelanjaan yang telah dibuat di atas penbar ini dan juga mamogram. Kerana inilah saja projek buah kesihatan yang dilaksanakan tahun 2020. Yang keempat, memelihara agama Islam sebagai agama rasmi, peruntukan 60.05 juta tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, saya pun dah tanya soalan lisan,
soalan bertulis. Peruntukan 60.05 ni termasuk perbelanjaan mengurus emolumen, mahkamah, jabatan agama, majlis dan sebagainya. Peruntukan hanya 30% untuk pembangunan. Untuk pembangunan pendidikan, pembangunan masjid, surau dan sebagainya hanya 30% daripada 60.05. Dan ini saya rasa perlu dipertingkatkan, tak termasuk emolumen. Dari segi perbelanjaan sektor pertanian tahun 2020, 4.94 juta telah diperuntukkan untuk pertanian, cuma mendapat faedah kepada 9,943 orang. 6,600 orang adalah mereka yang mengikuti kursus di peringkat pengembangan. Cuma bakinya saja yang melaksanakan projek pertanian. Saya rasa agak sedikit. Perlu dipertingkatkan lagi bilangan petani, nelayan, penternak untuk kursus-kursus atau untuk program-program pertanian bagi tahun yang akan datang. Bagi bajet 2021, tahniah kepada Palang Kota yang telah membentangkan bajet. Cuma saya ingin mengupas sedikit tentang bajet ini. Pertama, bajet masih lagi defisit 403.80, meningkat daripada tahun 2020. Bajet menyaksikan perbelanjaan jumlah wang yang agak besar dalam sejarah kerajaan negeri, khususnya dalam perbelanjaan mengurus, iaitu 909.82 juta, lebih tinggi daripada bajet tahun 2020. Perbelanjaan pembangunan 2021 294.10 juta, bertambah sebanyak 24.76 berbanding dengan bajet 2020 269.34 juta. Kesemua bajet pembangunan kepada jabatan meningkat kecuali Pejabat Keuangan Negeri, JKR dan beberapa jabatan lain yang ada sedikit penurunan. Diharapkan penurunan ini tidak menjejaskan segala pelaksanaan aktiviti dan projek untuk rakyat bagi tahun 2021. Bajet masih lagi tiada tambahan sumber hasil, cuma bergantung kepada cukai langsung, cukai tidak langsung, dan hasil bukan cukai dan penerimaan bukan cukai, bukan hasil. Minta celah. Ya. Minta penjelasan. Ya, benar. Yang Berhormat Ketua Pembangkang nyatakan tadi hasil tidak ada punca hasil lain selain daripada cukai dan sebagainya. Adakah Ketua Pembangkang setuju dengan cara Kerajaan Persekutuan pintu belakang yang baru ini yang mengekang geran-geran pusat daripada capai kepada kerajaan negeri? Dulu masa Air Putih jadi Menteri Kewangan, kita dapat 100 juta untuk naik taraf untuk projek kabel kar Penang Hill, tetapi dibatalkan sejurus kerajaan pintu belakang ambil alih. Adakah geran daripada persekutuan tak setimpal dengan apa yang contributed by the Penangites in the way of income tax, in the way of various taxes dengan izin? Adakah Ketua Pembangkang setuju dengan cara menghukum negeri Pakatan Harapan sebegini oleh kerajaan sebelum ini yang jadi Barisan Nasional dan juga Kerajaan Perikatan Nasional? Nama saja lain tetapi the habit is same. Thank you. Jawapannya saya tak boleh bagi. Sebab saya bukan. Atau tidak? Setuju atau tidak dengan cara menghukum kerajaan negeri Pakatan Harapan? Dia mungkin ada alasannya. Mungkin alasan apa? Alasan politik. Mungkin COVID, mungkin masalah COVID. Alasan politik. Tak boleh salurkan duit. Jadi bajet tu bajet orang lain. So persekutuan tak ada duit lagi. Minta penjelasan. Minta sambungkan. Sudah pun hampir setengah jam. Okey, tapi Datuk Speaker, saya belum dapat jawab penjelasan lagi. Setuju atau tidak cara menghukum Pulau Pinang ini, walaupun kita merupakan penyumbang cukai yang antara terbesar di Malaysia?
mencelah tunggu pembentangan untuk bajet 2021 pada 6 November 2020. Tapi yang diluluskan oleh kerajaan terdahulu pun dibatalkan, ditarik balik. Adakah setuju dengan cara begini? Sudah. Sebenarnya. Apa? Saya nak bantu sikit sebab saya jawab benda ni pada ketika itu. Priority has changed. Tahun ni ada COVID, ditangguhkan. Ketua Seberang Jaya dulu pro Pulau Pinang, sekarang pro Putrajaya. Sekali cuma seorang saja. Merujuk kenyataan saya. Kenyataan saya sebut memang perlu ada pembangunan. Seberang Tetapi Jaya yang hormat, tahun ni ada COVID. Tapi ini yang diluluskan ditarik balik, mana boleh? Saya nak kepada Pulau Pinang. Penjana dipatuhi. Seberang Jaya sila adil. Persekutuan bagi. Seberang Jaya kerana kereta kabel satu. Nak berdegil-degil lagi ke Seberang Jaya? Jadi ketua pembangkang ke? Okey, saya dah jawab tadi. Ketua pembangkang. Saya nak peringatkan sudah pun 30 minit. Okey, saya dah jawab tadi. Mungkin bawa jadi ketua pembangkang. Saya sebut tadi. Boleh. Mungkin kerana belanja COVID belanjaan yang tinggi. So kita mungkin whole semua, bukan Pulau Pinang saja, mungkin negeri lain pun ada yang kita tangguhkan. Contoh Pulau Pinang yang dihukum. Kenal Pulau Pinang first lah. Sudah. Okey, saya teruskan ulasan mengenai bajet 2021. Pertama, tentang menyemarakkan potensi industri pelancongan dan warisan. Bajet 2021 hanya memfokuskan potensi industri pelancongan dan warisan dengan norma baru di kawasan tertentu sahaja. Saya melihat kawasan tertentu. Tidak fokus kepada, contohnya di kawasan Georgetown, kawasan penganjuran Georgetown Festival, peruntukan 2 juta. Tapi peruntukan untuk Bukit Bendera dan lain-lain. Kita tak meraguinya. Tapi kalau boleh fokuskan sedikit di kawasan-kawasan lain, di kawasan seberang perai, di kawasan yang ada potensi, masukkan dalam senarai untuk dibangunkan kawasan yang berpotensi untuk pelancongan, bukan hanya di kawasan tertentu. Kedua, menjana hasil guna tanah yang optimum. Ini kebaikan kepada kerajaan negeri. Kerana kerajaan negeri akan mendapat hasil tambahan 50 juta lebih. Hasil daripada sempadan perbandaran, kawasan masuk, penilaian lain, cukai tanah dan sebagainya. Tapi ia akan membebankan rakyat. Kita kena lihat. Menjana hasil guna tanah yang optimum akan membebankan rakyat di Pulau Pinang. Walaupun dia duduk dalam taman, tapi dia juga kena membayar cukai yang lebih tinggi. Ketiga, meluaskan capaian telekomunikasi. Jadi kita harapkan pihak kerajaan Pulau Pinang dapat memastikan ketersediaan jalur lebar bertaraf 5G ke seluruh Pulau Pinang. Jangan tertumpu di kawasan bandar, di kawasan pekan sahaja. Kena terus sampai ke kawasan-kawasan luar bandar supaya masyarakat di luar bandar juga boleh menikmati 5G yang akan dilaksanakan. Keempat, peluang pekerjaan, kemahiran dan ekonomi golongan muda. Saya masih tidak nampak dalam bajet 2021 disentuh berkaitan peluang pekerjaan yang diwujudkan. Tak banyak. Tak ditunjukkan dalam bajet pun bahawa peluang pekerjaan diwujudkan 10,000 peluang pekerjaan, 5,000. Jadi perlu ditunjukkan dalam bajet supaya orang lebih yakin bahawa bajet itu boleh memberi ruang pekerjaan kepada rakyat yang memerlukan kerja, yang dibuang kerja dan sebagainya. Bajet 2021 juga tidak tumpu kepada golongan muda belia. Tak banyak peruntukan yang disalurkan kepada golongan muda yang begitu ramai di negeri Pulau Pinang ini. Hampir-hampir 30-40% golongan bawah 40 yang menjadi mereka yang paling ramai lah dalam hierarki masyarakat golongan muda. Tumpuan hanya diberikan kepada PYDC. Sebanyak 1 juta untuk PYDC laksanakan program-program PYDC, Penang Youth Development Corporation dengan izin. Tapi masyarakat golongan muda di bawah, apa yang dia nak buat? Dia juga mungkin nak berorganisasi. Dia juga nak
berpersatuan. Anak muda di kampung juga nak berpersatuan. Dia nak masuk belia dan sebagainya. Apa salahnya kita masukkan juga pertubuhan belia, SYO, MAYC dan sebagainya ke dalam peruntukan yang nak dibajetkan, nak dimasukkan dalam bajet kepada anak-anak muda ni. Saya tak nampak, semua PYDC saja. Dari segi kebajikan, bajet 2021, saya amat berterima kasih dan juga mengalu-ngalukan penyediaan bantuan ekonomi sama yang dinaik taraf kepada AES, kepada BAES dan juga JKM. Dan juga dari segi penggunaan kadar pendapatan per kapita baru. Dan juga yang pentingnya dimasukkan agenda mewujudkan peluang pekerjaan, melahirkan modal insan. Kalau kita masukkan, pastikan ianya dilaksanakan. Bukan hanya sekadar kita masuk tetapi tidak dibuat, tidak dilaksanakan agenda mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan-golongan miskin ni, orang susah ni. Melahirkan modal insan berkemahiran. Bukan dia tapi anak-anak dia. Kita kena bagi peluang untuk berkemahiran. Mungkin dia susah kerana anak dia juga tidak ada kemahiran, tidak ada pendidikan yang tinggi. Tapi tumpukan kepada apa yang disebut dalam bajet. Agenda mewujudkan peluang pekerjaan dan juga melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan meningkatkan kebolehpasaran. Itu perkara yang ada dalam bajet yang perlu dilaksanakan. Bukan hanya sekadar kita menyediakan bantuan ekonomi saksama, bantuan JKM, tapi kita tidak melihat cara nak menyelesaikan masalah. Naik taraf ekonomi dan bagi peningkatan pendapatan isi rumah. Ini ada dalam bajet. Tapi dia fokus kepada SME, IKS, kecil sederhana. Kalau boleh fokuskan juga macam yang disebut oleh Bertam tadi. Penjaja, peniaga kecil yang berada di kampung, pengusaha-pengusaha kecil, IAT, Industri Asas Tani yang tidak ada peluang untuk dia mendapat lebih banyak bantuan dan juga galakan. Fokus banyak tapi pada soalan jawapan soalan bertulis fokus kepada SME, Small Medium Entrepreneurs. Orang ni mungkin dah berjaya, mungkin dah separuh berjaya. Kita kena lihat rakyat yang lebih bawah, tingkatkan pendapatan rakyat yang lebih bawah, yang dah usaha tapi tak pergi ke mana lagi, tak boleh sampai ke tahap yang boleh dia berdikari sepenuhnya. Jadi fokus tu kena masuk dalam bajet. Tak boleh hanya fokus kepada SME dan sebagainya. Mereka ni mungkin dah berjaya, tapi perlu kita tambahkan untuk golongan-golongan yang sedemikian. Seterusnya bajet penjelasan. Yang Berhormat Ketua Pembangkang, saranan Ketua Pembangkang supaya penjaja dan juga peniaga kecil diambil kira dalam bajet ini saya sokong. Tapi janganlah pula katakan SME boleh dilepas pandang. SME ini salah satu tonggak utama perusahaan di Pulau Pinang. Dan dalam SME ini berapa orang pekerja yang kalau seorang satu company SME ini ada 50 orang pekerja. Kalau syarikat itu lingkup, bermakna 50 orang akan hilang pekerjaan. Adakah Ketua Pembangkang mahu keadaan seperti ini? Kata yang ini baru satu SME, katakan 50 SME. Yang berhormat apa yang akan berlaku? Adakah Ketua Pembangkang mahu keadaan seperti ini? SME perlu disokong juga. Okey, saya tak kata SME tak diterus. Dah ada dalam bajet pun. Cuma tambahkan nanti untuk kemudahan peniaga kecil. SME tu dah ada kemudahan banyak disediakan oleh kerajaan tempat. Kelang disediakan, khidmat nasihat dan sebagainya. Disediakanlah, dah sedia ada. Dah ada pekerja di bawah dia pun, kita faham. Cuma
penekanan kepada peniaga, penjaja dan pengusaha-pengusaha kecil. Seterusnya, kesihatan dan kesedaran rakyat. Jadi saya nampak tahun ini tidak ada bajet baru, tidak ada penbar, tidak ada memogram dimasukkan. Cuma disebut 2 klinik baru di Barat Daya dan juga seberang Pantai Selatan. Dan ini perlu dilihat semula lah dari segi kesihatan dan kesedaran rakyat. Peningkatan pembekalan rumah mampu milik. Pembekalan rumah mampu milik masih diteruskan. Dan jawapan yang saya terima daripada jawapan bertulis, dia telah disediakan hampir 30,000 RMM, 30,000 lebih RMMA, 20,000 lebih kot RMB dan juga C. Lebih kurang 50 lebih jumlah ketiga-tiga tu. Dan masih lagi belum mencukupi dan perlu dipertingkatkan. Yang pentingnya saya nak tekankan di sini, banyak kali dah saya tekankan tentang masalah ni. Macam mana kita nak tambah rumah RMMA dan B? Sebab RMMC ni pun, rumah mampu milik C ni pun, ada sebahagian rakyat tak mampu nak beli. 250,000, 300,000, memang rakyat tak mampu. Yang kerjanya gaji cuma 3,000. Suami isteri 4,000. Dia tak layak ambil RMMA. Dia mungkin boleh ambil B ataupun C. Tak mampu nak beli. Jadi kalau boleh kita cuba fikirlah ni, Datuk Keramat. Macam mana kita nak tingkatkan? Kalau boleh kerajaan negeri tumpukan untuk bina rumah A dan B ni, selain daripada kita serah kepada swasta. Kadang-kadang bila kita serah kepada swasta ni, dia kadang-kadang menimbulkan masalah. Pelaksanaan dia kadang-kadang agak perlahan, dia lambat siapkan, dia siapkan rumah yang lebih tinggi harga dulu, low cost saya tak buat lagi, RMA tak buat lagi. Jadi kadang-kadang timbul banyak masalah kepada orang yang nak beli rumah, yang tak mampu nak beli rumah mahal, yang tak mampu nak beli rumah yang lebih tinggi harga dia. Dengan izin Datuk Speaker, mungkin saya cepat saja nak cepat dan ya. Kalau boleh rumusan dalam tergulung, because you asked me 20 minutes or so I might as well just reply now. A, B and C. A adalah kos rendah, kos sederhana rendah ialah B. C adalah mampu milik yang lain sehingga RM300,000. Sememangnya kita terus dengan A dan B. Saya hendak peringati semua, negeri Pulau Pinang negeri satu-satunya yang masih kekal harga rumah mampu milik A, iaitu kos rendah, pada RM42,000. Rumah kos sederhana rendah B pada RM72,500. Lain negeri sudah pun naik kepada RM60,000 dan RM100,000 masing-masing. Kita masih kekal. And this is Penang, di mana kita ada kekangan tanah. Saya setuju dengan Datuk. Yes, especially now dengan COVID, apabila ekonomi semua terjejas, saya sudah nyatakan ada keperluan untuk lebih rumah mampu milik, terutamanya kos yang lebih rendah. Nombor 1, kita ada house ownership campaign. Kita telah kurangkan harga daripada RM300,000 kepada RM270,000. Daripada RM250,000 di bahagian seberang kepada RM225,000. Tetapi jangan lupa juga, Datuk Speaker, dalam kategori C, rumah mampu milik C, ya, apabila saya nyatakan hard ceiling dia, iaitu pada asal RM300,000 di bahagian pulau, RM250,000 di bahagian seberang, that is the ceiling price pre-COVID. Now it has reduced. But please be reminded, Datuk Speaker, di dalam kategori C, kita juga ada RM150,000 punya unit. Datuk Yusof, Datuk daripada Sungai Dua, thank you very much. It's very important. I agree with you. But the important thing I want to ask, and now even there on the other side, kita punya ada rakan-rakan yang mungkin dalam GLC dan sebagainya, yang juga saya tahu ada 1-2 yang mungkin dalam GLC yang perlu perkasakan perumahan dari segi pusat. Saya nak tahu apa plan atau tindakan kita di Pulau Pinang. Dahulu sampai sekarang kita tunggu, kita buat sendiri. Sekarang kita sudah beralih ke sana. Saya nak tahu apa tindakan.
we have perda dan sebagainya. Kita sedia untuk bantu. Tapi apakah kita akan buat projek sebegini? Kita lihat bagaimana Prima telah gagal sehingga Kementerian KPKT Yang Berhormat Zuraida terpaksa bayar pampasan kepada pemaju kerana pergi janji mereka bagi mereka tanah di tempat yang tak boleh dijual. Dan sekarang rakyat perlu bayar pampasan kepada mereka. The question is, apakah pusat akan bantu juga? Jangan kata pada kita saja. Kita sememangnya kita ada sasaran. Ketua Menteri dalam ucapan telah nyatakan setuju dengan cadangan saya supaya sasaran dalam visi Pulau Pinang 2030 asal 180,000 unit itu kita pertingkatkan kepada 220,000 unit. Itu yang kita buat. Apa yang di sana buat saya nak tahu. Ketua Pembangkang, saya peruntukkan 5 minit lagi. Banyak ke? Cepatlah. Okey, seterusnya tentang bajet juga, bajet 2021 kurang fokus kepada pembangunan rohani dan spiritual dan juga dari segi keselamatan ketenteraman awam. Jadi cuma yang ada saya tengok CCTV, penyediaan CCTV itu tentang keselamatan lah. Tapi dari segi pembangunan rohani dan spiritual juga perlu dimasukkan, diberi penekanan, melihat kepada keruntuhan moral dan sebagainya yang berlaku begitu hebat sekarang ni. Kita perlu fokuskan kepada pembangunan rohani dan spiritual. Bajet juga kurang fokus kepada penjagaan dan baik pulih alam sekitar. Tak nampak bajet langsung dalam pembaikan dan pemulihan alam sekitar. Jadi banyak masalah yang telah berlaku dari segi bukit dan sebagainya. Jadi ini perlu dilaksanakan pembaikan, pemulihan alam sekitar. Dari segi melestarikan pertanian, masih lagi peruntukan yang tak begitu besar, 5.65 juta untuk pembangunan pertanian, 3 juta untuk penternakan. Jadi ini perlu, walaupun dah ada peningkatan, tapi kalau boleh kita pertingkatkan supaya bekalan makanan dan juga penternakan ini boleh membekal kepada rakyat negeri Pulau Pinang dengan adanya projek yang mungkin lebih moden dan lebih bersistem, mengurangkan guna tanah, mungkin boleh melaksanakan projek yang lebih baik. Seterusnya tentang isu-isu sedikit, isu-isu di Pulau Pinang. Pertamanya adalah berkaitan dengan alam sekitar. Kerajaan negeri Pulau Pinang sering mengucapkan cleaner, greener Penang. Tapi apa yang saya lihat, kelestarian alam sekitar dan pembangunan mampan kurang diberi penekanan. Kurang, bukan tak bagi penekanan, kurang. Ini kena faham ayat saya. Pertamanya dari segi projek tambakan laut. Tambakan laut ni dia merosakkan alam sekitar. Pantai, kawasan ekosistem, ikan dan sebagainya. Itu satu projek yang merosakkan alam sekitar. Kedua, projek tambakan laut. Minta penjelasan, merosakkan alam sekitar. Adakah projek-projek tambakan laut telah dibuat di dalam negeri-negeri barisan nasional juga? Kalau begitu, cakap kat mereka juga. Kalau kamu ada fakta, cakapkan fakta. Cakap kat mereka juga. Jangan hanya cakap kepada kita di Pulau Pinang. Kena adil kepada Pulau Pinang. Tahun 97 memang kajian adil kepada Pulau Pinang, boleh tak? Kamu wakil rakyat Pulau Pinang. Tapi kalau kajian sekarang tak mau buat, mungkin tak boleh buat. Tak payah diteruskan. Lulus tahun 97 untuk apa, buat bor dan sebagainya. Lepas itu tahun 2002 baru mula balik. Baru mula penambakan Seri Pinang dan sebagainya. Kalau kita boleh stop, kita stop lah kalau dah tak setuju. Tapi diteruskan. Itu saya sebut tentang alam sekitar. Kedua, tentang tambakan laut di kawasan Batuas juga akan diteruskan. Jadi saya ingat projek tambakan Batuas ni pun akan menimbulkan masalah kepada alam sekitar, kepada nelayan. Minta laluan. Datuk Ketua Pembangkang, yang projek di Batuan di Reiston itu dipersetujui oleh kerajaan sebelum ini, di mana UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan tersebut.
dan ia diteruskan sekarang sebab perlukan status Penang Port untuk memperluaskan operasi Penang Port. Tapi masalahnya Penang Port kau untung berbilion tetapi tidak mau beri subsidi untuk meneruskan perkhidmatan feri di Batu. Itu yang perlu dibangkitkan. Yalah. Ada kaitan feri pula. Okey. Tak apalah kalau diluruskan zaman Barisan Nasional. Bila sampai kerajaan yang baru, difikirkan tak payah buat, kita hentikanlah. Stop lah. Kalau kena bayar kita... Terlaluan. Ketua Pembangkang bila BN buat, kamu puji. Bila PH buat, kamu hentam. Adakah itu betul? Adakah itu cara Ketua Pembangkang membangkang secara adil? Pembangkang macam tu lah. Hampa pembangkang, lagi pembangkang macam-macam. Pelik-pelik apa pembangkang? Okey, ini bukan konstruktif pembangkang. Membangkang saja. Ketua Pembangkang, saya izinkan yang lain jangan... Tak ada masuk lah. Bagi cepat. Yang ketiga tentang isu tambakan laut juga, isu PSR. Tak biasa sebut panjang lah. Itu yang kaitan dengan alam sekitar. Tambakan laut, PSR, Lebuh Raya, PIL 1. Itu semua ada kaitan dengan alam sekitar yang perlu dilihat dan dikaji sepenuhnya. Tak boleh main-main kita nak buat. Walaupun ada EIA tapi kena penuhi syarat yang ditetapkan oleh EIA. Oleh alam sekitar. 72 syarat kena penuh betul-betul baru boleh buat. Tak boleh kita nak buat saja esok dia rosak. PIL tu banyak masalahnya. Dari segi sosial, gangguan sosial dan sebagainya banyak berlaku. Jadi ini perlu kita lihat bersama-sama. Perlu tengok balik. Kalau nak buat juga kena cari jalan yang paling baik. Tidak mengganggu alam sekitar, tidak merosakkan alam, tidak mengganggu sosial masyarakat dan sebagainya. Keempat, tentang isu pembotakan bukit dan pencerahan hutan. Ini juga tentang alam sekitar. Cakap tahun 2013 lagi. Bukit botak di mana? Di Relau. Sebelah ni botak. Sekarang dah sebelah sini pun botak lagi. Habis. Ini yang menyebabkan banjir, menyebabkan berlaku macam-macam. Bila bukit tu dah botak. Jadi pihak majlis pun dah ambil tindakan. Tapi tak selesai masalah. Masih lagi berlaku. Tanam durian pula sekarang di kawasan bukit botak. Jadi ini perlu dilihat bersama-sama. Saya bagi peringatan, kita tengoklah. Nak selesai masalah macam mana. Tentang isu bukit, isu alam sekitar. Kita nak tinggal, nak mati. Minta laluan. Ketua Pembangkang kononnya daripada negeri-negeri Perikatan Malaysia tak pernah banjir macam ni. Boleh cakap kat Pulau Pinang saja. Okay, saya tak bagi. That's the thing. Tak ada solution. Kita dah bawa solution, kamu bangkang. This is the thing. Pulau Tikus, kalau tak dia bagi laluan, kita nak mati. Semua orang nak mati. Nak tinggal alam ni, bagilah orang anak-anak kita, cucu kita tahu ni pokok ni. Ni kawasan ni. Jangan sampai tak kenal padi. Pokok padi macam orang Singapura, minta maaf. Dia mai tempat saya, dia tanya pokok padi yang mana? Pokok beras yang mana? Dia ingat pokok padi tu sama lain pada pokok beras. Itu berlaku. Di Singapura tak ada dah kawasan-kawasan yang banyak macam ni. Jadi kita nak tinggal alam ni, bagilah pembangunan yang mampan. Yang orang dulu boleh tengok, orang akan datang yang boleh tengok kawasan-kawasan semula jadi. Alam sekitar. Isu tambakan sawah masih berlaku. Ini juga berkaitan dengan alam sekitar. Sawah padi. Masuk surat PAC. Bagi paper kertas dekat buku dekat Dewan. Kita minta hukuman dia tinggi. Tindakan bersepadu untuk sekat sawah, tambakan sawah. Masih berlaku. Habis tanah-tanah sawah. Main tambun. Dia mai Ahad dia tambun dengan lori habis. Rosak. Masih berlaku lagi tanah sawah. Dulu 15,000 hektar, sekarang tinggal 10. Kawasan sawah padi yang dalam pengairan, dalam skim dah berkurangan. Projek kuari di kawasan Teluk Bahang, saya tengok dalam Google Map masih lagi ada berlaku. Masih duduk berjalan lagi. Walaupun memang pihak Majlis Bandaraya akui dia memang satu kuari yang
haram, yang tak sah, yang tak ada lesen. Tapi boleh berlaku daripada tahun 2012, 2013 sampai sekarang. Dekat dengan empangan pun cukup bahaya. Pencemaran sungai juga pencemaran yang berlaku. Sungai tempat saya dengan najis babi, najis khinzir, babi yang kita senang. Jadi kawasan ternakan babi di kawasan Kepala Batas. Tapi dia mai ke kawasan Tasik Gelugok. Tasik Gelugok yang jadi mangsanya. Enactment 2016, enactment ternakan babi 2016 dah lulus dalam Dewan ni. Saya tak tahu nama. Lulus 2016. Betul. Tapi Datuk, apa tindakannya? Sungai Dua, sila percepatkan. Apa tindakan yang kita buat? Tangguh lagi sampai 2022 untuk sistem tertutup. Cepatkan. Sungai Dua, Ketua Pembangkang, tak sikit saja. Tak ganggu. Boleh. Yang ini yang berhormat Ketua Pembangkang menyatakan tentang Sungai Kerek lah, yang sambung dekat Sungai Perai menjadi punca. Baru-baru ini ada juga tunjuk perasaan oleh beberapa lah yang kawan baik dengan Datuk Ketua Pembangkang, orang-orang daripada PAS, menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan seolah-olah ini adalah masalah daripada diwujudkan oleh kita. Tetapi Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2016 sudah meluluskan enactment. Sebelum itu Barisan Nasional 50 tahun masalah itu sudah ada. Tetapi yang disalahkan adalah Pakatan Harapan, yang memberi kebenaran pada asalnya adalah Barisan Nasional. So isu ini tidak sepatutnya dipolitikkan oleh rakan-rakan Ketua Pembangkang, iaitu Parti PAS, yang cuba memainkan isu ini, sensitifkan isu ini untuk mewujudkan permusuhan. Okey lah. Saya bangkitkan isu ni, isu Sungai Kerek. Dah 40 tahun. Memanglah kita akui 40 tahun berlaku penternakan babi di kawasan Kampung Selamat dan juga di Waldo. 166 penternak yang ada penternak babi ni. Dan yang setuju untuk masuk sistem tertutup ni baru dalam 60 orang. Itu yang ditangguhkan mungkin, tangguhkan. Jadi kita harap enactment dah ada, peraturan pelesenan pun dah ada. Jangan tangguhlah sampai 2022. Tangguh banyak kali dah. 2018 tangguh, 2019, 2020. Ni tangguh lagi sampai ke 2022 baru nak laksanakan, kuasakan dan sebagainya. Jadi masalah. Benda ni dah ada enactment, jalankan terus. MBSP pergi saman. Yang mana yang buang direct ke sungai, saman dengan saman yang tinggi, compound yang tinggi. Tak boleh compound macam tadi 30,000. Ya, cuma satu penjelasan. Enactment itu walaupun digubah 2016, digesetkan 2020. Dalam enactment itu memberi tempoh peralihan 2 tahun. Itulah 2 tahun yang diberikan. Walau kita dah minta daripada daftar awal, minta penternak ni daftar nak masuk. So sekarang kita extend lagi. Kalau boleh segerakanlah. Sebab tak tahan lah. Kalau tuan-tuan duduk di situ pun, saya minta nanti kalau boleh ayak minuman tu, ambil ayak tu. Minta PBA ambil ayak tu, masuk di Sungai Dua, gunakan untuk minuman. Sanggup minum tak sanggup minum? Saya tengok YB Nolela kira sekok babi dia buang ayak ni, berak 7 kilo sehari. Kalau ada 3,000 ekor kali berapa kilo. Hak tu dia buang terus ke sungai. Masalah. Balik ke isu. Jadi kalau boleh kita tengok baliklah. Kita minta kerajaan negeri beri perhatian serius tentang ni, tentang isu ternakan khinzir ni. Saya mohon laluan. Tak ada. Gulung. Tak nak tanya kepada Seberang Jaya lah. Sebab enactment tu diluluskan 2016 kan. Tapi peraturan hanya siap 2020. Seberang Jaya tak perlu. Penanti 2019. No. Saya dia sebut saya kena bangun. Sesi perperasaan sudah. Saya kena bangun ya Muhammad. Nanti Pak Bermalas. Saya tak ada peluang menggulung. Okey, seterusnya Ketua Pembangkang. Saya tak izinkanlah. Last. Okey, seterusnya tentang pembangunan projek
masuk yang terakhir. Banyak lagi. Saya baca sekali lalu je. Tentang pembangunan projek mega. Ini isu kerajaan negeri Pulau Pinang. Satu tadi alam sekitar. Kedua tentang pembangunan projek mega. Jadi saya nampaklah di peringkat kerajaan negeri banyak projek-projek mega yang dilaksanakan. Projek besar, projek yang harganya kadang bilion, nilai kos, nilai projek. Contohnya projek Dream City. Dream City ni projek yang mahal. Tak ada orang boleh beli lah. Kalau saya pun tak boleh beli rumah tu. Dengan allowance ada ni, dengan pencen pun tak ada banyak mana. Tak mampu nak beli rumah yang mahal macam tu. Jadi kalau boleh projek mega ni kita kurangkan ikut keperluan, tapi kita perbanyakkan projek untuk rakyat. Untuk rakyat, tapi kerajaan pemaju ke sebagainya ada untung sikit lah. Taklah untung banyak. Tapi banyakkan projek yang bukan mega, yang boleh memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu tapi merugikan rakyat. Keempat tentang projek pertanian saya dah sebut tadi. Banyak dah sebut lah. Pembinaan gerai-gerai tempat berniaga. Jadi saya nampak banyak lagi tempat-tempat yang boleh kita dirikan gerai-gerai penjaja dan sebagainya. Kalau boleh pihak majlis, Bandaraya, Seberang Perai, Pulau Pinang, khasnya di Seberang Perai lah. Cari tempat-tempat yang sesuai, yang mungkin tanah kerajaan, tanah majlis ke, ataupun tanah kerajaan negeri. Kita bangunkan tempat-tempat kompleks untuk berniaga. Tak payahlah nanti kita nak runtuh bangunan, runtuh gerai dan sebagainya. Mereka ni pun nak cari makan. Niaga kecil, penjajah ni orang yang cari makan. Saya menghormati golongan ni. Susah tapi dia usaha untuk cari makan. Dia hidup susah tapi dia cari, dia berniaga juga. Tapi dia tak ada tempat. Saya sekadar-kadang bagi payung untuk dia berniaga. Bagi payung, bagi meja. Saya kata nampak orang majlis main lari lah. Jangan tunggu. Tapi bila majlis main memang dia kena compound atau kena rampas barang-barang. Jadi pihak majlis sediakan alternatif, pilihan untuk mereka ni. Ada tempat untuk dia berniaga. Bagi ruang untuk dia berniaga. Tempat yang sesuai lah. Yang boleh berniaga lah. Jangan bagi tempat yang dia tak ada orang lalu. Dia nak berniaga macam mana? Jadi pembinaan yang gerai-gerai perlu disediakan. Isu sejarah pembukaan Pulau Pinang. Ini juga dibangkitkan oleh kawan saya. Kalau boleh kita kaji balik sejarah pembukaan Pulau Pinang. Siapa yang buka Pulau Pinang dan sebagainya. Sebab saya pergi di hotel-hotel, banyak dia sebut Francis Light buka. Jadi ini perlu diperbetulkan. Kena kaji sejarah dulu. Mungkin saya silap. Tapi kaji balik tengok dengan pihak USM ada. Tengok siapa yang betul dan kita betulkan balik sejarah. Jangan kita teruskan sejarah ni sampai dia orang masyarakat tak faham, salah faham. Seterusnya tentang isu peniaga warga asing. Ini satu benda yang kita bincang dalam PSC. Peniaga warga asing dalam soalan bertulis. Ketua Pembangkang boleh cakap tak apa isu dengan Francis Light tu? Kita pun tak faham di sini. Sejarah. Dia sejarah. Tahu tak sejarah apa yang Francis Light tersalah ni? Sejarah Pulau Pinang di tempat-tempat tertentu saya pergi, dia tulis Francis Light yang membuka Pulau Pinang. Sejarah dia lain. Tengok sejarah baliklah. Macam mana sejarah dia? Sejarah Pulau Pinang ni macam mana asalnya? Jadi kita kena tengok sejarah balik. Betul ke Francis Light ataupun Francis Light main dah halfway? Ada orang teks sejarah ada tu. Orang lebih itu teks awal. Sejarah tu memang salah tu salah apa? Ada orang teks sejarah memang ada tu. Ada orang lebih awal. Mungkin nak taruh sungai Dua kot. Main Pulau Pinang ni orang lebih awal di Batu Uban. Tempatnya di Batu Uban dia turun. Ada nama dia pun ada. So, cek baliklah. Penjelasan Ketua Pembangkang. Yang ini berkenaan dengan sejarah. Okey. Apa cek sejarah tu? Seterusnya tentang isu warga asing. Jadi Kan kena ada asing. facts Ketua Pembangkang. Ada facts kalau nak cakap di Dewan ni kena ada facts. Apa yang facts yang Ketua Pembangkang nak sampaikan kepada kita sejarah tu? Sampaikan yang itulah. Apa yang sampaikan? Point dia apa tu? Siapa yang main Pulau Pinang dulu tu pada point dia beritahu kita nak tahu semua tu. Point dia apa tu? Sebelum Francis Light siapa yang buat? Dapatkan data tu saya bagi kat semua.
kena ada facts baru cakap di Dewan. Different school of thought lah. Ini susah. Yang ini balik ke isu yang sebenar. Saya minta nak sokong Ketua Pembangkang tak bagi. Okey, seterusnya isu peniaga meroga asing. Ikut jawapan soalan bertulis ada 400 lebih. 400 lebih premis yang milik warga asing. Dijalankan perniagaan oleh warga asing. Di seberang perai, bukan di Sungai Pinang, di seberang perai saja. Saya pun pelik macam mana peniaga asing ini boleh. Tak, syarat dia boleh ke? Tengok syarat majlis tak boleh. Dia tak boleh miliki bisnes tu. Kecuali dia kahwin dengan orang Malaysia. Mungkin guna nama isteri dia. Jadi kalau boleh kita lihat balik masalah ni. Kalau dia memang berhak memiliki, tak ada masalah. Dia boleh menjalankan perniagaan. Begitu juga dengan tanah-tanah pertanian. Ada warga asing yang usahakan tanah pertanian. Contoh tanah perda. Tanah perda, tanah majlis, agama. Yang usaha dia orang asing. Dia yang buat. Tapi bila kita pergi tanya, dia kata dia kerja dengan sekian-sekian. Dia kerja dengan ni. Padahal dia bukan kerja, dia banyak sewa kepada yang menyewa, yang dapat tanah tu. Ini juga kita perlu cek balik. Kalau betul dia menyewa daripada orang A ni, kita keluarkan dia. Cancelkan tanah kepada si A ni sebab dia sewa balik kepada orang lain. Begitu juga dengan subkontraktor, kontraktor kecil. Ada kontraktor kerja-kerja GPS contohnya. Ada pihak warga asing ni dia sub terus. Dia sub daripada kontraktor. Jadi ini tak kena lah. Patutnya dia carilah pekerja. Syarat kena bagi. Jangan ada pekerja daripada warga asing. Kalau ada pun sebagai pekerja, bukan sebagai sub. Isu kelang haram. Masih banyak lagi kelang haram. 500 lebih kelang haram, jawapan bertulis. Jadi saya minta pihak majlis ambil tindakan lah terhadap kelang-kelang haram. Tepi sungai ada 15. Di kawasan bukan zon industri ada 20. Kau apa pun. Zon industri pun ada, bukan zon industri pun ada, kawasan tepi sungai pun ada, kawasan kelang-kelang haram ni biasa pun. Dia tolong ambil tindakan. Seterusnya tentang program Khairul Ummah di bawah TKM. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada Pimpinan Tunggal yang telah menyediakan plan pembangunan 10 tahun. Cuma yang saya risaukan satu, plan ni takut dia tak kena rancang sungguh-sungguh, susun sungguh-sungguh supaya dia tak jadi macam program yang lepas. Mai tukar exco lain, program tu habis. Hanyut dengan exco tu buat program baru lah. Jadi saya takut yang itulah, takut dia akan hilang, lenyap dengan bertukarnya exco lain. Dan juga kita nak lihat juga program ni melibatkan semua jabatan lah. Bukan hanya jabat agama sahaja ataupun majlis agama, tapi melibatkan semua. Satu lagi tentang zakat. Zakat Pulau Pinang, terima kasih, tahniah kepada zakat, kutip banyak, ratus juta. Jadi sumbangan dia pun banyak tentang COVID ni, banyak telah dibantu asnaf dan sebagainya, bantuan pendidikan dan lain-lain. Cuma yang saya nak buat sedikit teguran di sini adalah dari segi sumbangan GLC negeri. Saya tak nampak sumbangan tu. GLC lain ada, GLC pusat lain ada, tapi GLC negeri ni tak tahulah kalau saya silap kan. Sumbangan zakat daripada pihak GLC negeri Pulau Pinang. Dulu ada, dulu PBA bayar. Bila ni lama dah PBA tak bayar. Jadi tengok baliklah. Supaya dia di Pulau Pinang, dia sumbang sikit untuk zakat di Pulau Pinang. Begitu juga PDC dan sebagainya, mungkin ada sumbangan zakat dia kepada pihak zakat. Seterusnya tentang hospital Mesra Muslim, saya minta diberikan penjelasan. Rumah Jauhar di Teluk Air Tawak, saya juga minta diberi penjelasan dari segi macam mana kita nak uruskan penjualannya. Adakah kita buat secara sewa beli ataupun kalau boleh harga tu dikurangkan sedikit
280,000 kalau boleh kurangkan. Projek ni projek di atas tanah Baitul Mal dan dibuat oleh Jauhar, Jabatan Wakaf Baitul Mal dan Wakaf pun. Jadi dah siap. Kita minta pihak majlis tengok balik dari segi harga dia dan juga sistem jual ni macam mana. Kalau boleh buat sewa beli bagi orang yang tak mampu. Dan satu lagi tentang ikman kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam ni kepada orang Islam ni, kalau boleh pihak PKM, pihak Bina Tunggal masukkan baliklah sebagai satu pindaan kepada orang undang-undang di masa yang akan datang. Seterusnya tentang penjelasan daripada soalan bertulis. Pertama tentang projek Tiram. Tiram ni mengapa libatkan swasta? Dan projek ni ada masalah. Sebelum bagi penjelasan sikit lah, projek Tiram. Belanja banyak ni, 10 juta. 10 juta ni kalau tak dapat apa, rugilah. Baik bagi kat kebun kecil, tani. Penjelasan kaitan warga asing dia dah sebut. Isu kilang haram juga dah sebut. Tentang pelupusan sampah. Ada soalan bertulis saya dijawab. Ada lebih kurang 50-60 ribu tan sehari sampah daripada seberang Perai dan juga Pulau Pinang. Yang saya rasa perlu ada satu sistem untuk kita uruskan pengurusan pepejar, sisa pepejar dan sebagainya. Kita tak boleh hanya melambakkan di satu tempat, lepas itu pindah ke Sungai Burung. Dia akan timbul masalah lain. Kita kena cari satu konsep yang boleh kita selesaikan sisa ni. Ada orang boleh buat. Saya rasa ada syarikat mungkin kalau kita minta dia boleh bagi penjelasan ataupun taklimat. Dia boleh buat proses semua sampah tu. Untuk dia buat baja organik, dia buat macam-macam benda lah daripada tu. Banyak benda yang dia boleh buat daripada hasil sampah tu. Boleh gunakan semula ke. Jadi ini juga perlu kita laksanakan untuk melihat sisa sampah kita, sisa pekerjaan ni dia uruskan dengan sempurna dan baik. Dan satu lagi tentang pelaburan PBA Pulau Pinang, 501 juta. Saya tanya dalam soalan bertulis tentang sumber dana. Dananya dikatanya, jawapan dia kata tunggu naik tarif, mungkin nak gunakan sumber tu. Ataupun sumber daripada pinjaman kerajaan negeri ataupun sumber-sumber lain. Jadi kalau boleh nak perbaiki naik taraf, nak cari sumber baru, ayak dan sebagainya, jangan kita libatkan ataupun bebankan rakyat dengan tarif yang dinaikkan tinggi. Ini perlu dilihat semula supaya tak ada kenaikan yang begitu drastik dalam kenaikan tarif dan sebagainya. Dan seterusnya tentang PAC, satu je PAC ni, saya dah bincang banyak. Satu, saya bincang berkaitan dengan tambakan sawah. Dah ada buku diberikan kepada Dewan. Kedua, kebanjiran warga asing dalam jalan perniagaan. Pengurusan anak syarikat PDC. Pengurusan keuangan Georgetown World Heritage. Pengurusan keuangan dan tender Global Penang Global Tourism. Lesen pendudukan sementara. Projek ZIA. Projek pangan Mengkuang. Tindakan ke atas pegawai yang menguruskan kuartus kerajaan, tanah dan hotel di bawah silian CMI dan Bukit Bendera. Kita dah bincang banyak benda. Cuma tindakan tu kadang-kadang tak berlaku lagi. Kita dah minta tanah sawah ni kalau boleh didenda dengan denda yang tinggi. Tindakan mahkamah disegerakan. Kalau nak buat tindakan tahan tambun tu kena buat secara bersepadu. Tak boleh satu-satu jabatan je pergi. Tapi masih belum dilaksanakan. Jadi kalau boleh tengok balik putusan ni, putusan PAC ni, kalau boleh dia ambil tindakan. Yang lain-lain tu dah ambil tindakan. PDC dah ambil tindakan, semua dah bagi jawapan. Penjelasan tentang teguran, audit dan sebagainya. Dan yang second last ni sikit, Datuk Speaker, isu-isu dalam kawasan Sungai Dua. Kalau saya tak bawa ni, orang Sungai Dua marah kat saya. Pertama, isu penjaja peniaga tepi jalan. Saya sebut dah tadi, kalau boleh tindakan perobohan
dan angkut peralatan ni dikurangkan sikit lah, supaya peniaga ni kalau tengok tu jangan angkut barang, bagi warning dulu. Dia buat lagi, apa ada tindakan lagi. Yang pentingnya penyediaan tempat untuk dia berniaga. Kedua, isu projek RTB. Walaupun baru ni hujan lebat 3 hari, di Sungai Dua, Tasik Ulugak tak banjir, alhamdulillah. Tak banjir, sikit je jadi. Tu hasil RTB yang dah dibuat di Sungai Kreh, Sungai Perai tu sikit. Kalau boleh masukkanlah 1-2 kawasan lagi di Sungai Dua. Mungkin di kawasan Sungai Jarak ke, di kawasan Sungai Mak Kelum ke, masukkan supaya banjir ni tak akan berlaku lagi. Kalau berlaku pun tak seteruk dulu. Jadi terima kasih kalau boleh dimasukkan. Ketiga, tentang nasib nelayan sungai. Lah ni sungai dah masalah. Nelayan sungai yang memang full time ni, ataupun separuh masa tapi banyak masa di sungai ni, tidak ada hasil lagi dah. Ikan banyak mati, pencemaran sungai, ada macam-macam lagi. Jadi kalau boleh nasib nelayan sungai juga diberi perhatian bersama-sama oleh pihak Skup Pertanian. Ini tentang masalah nelayan sungai. Dan satu lagi, kolam ikan terbiar. Kalau boleh difikirkan macam mana kita nak pulihkan kolam ikan terbiar. Tadi kalau nak buat zia, tapi kolam ikan terbiar banyak. Di kawasan Tasik Gelugong, di Sungai Dua, banyak kolam-kolam yang dibuat dulu. Saya ingat banyak, 50-60 biji ada kolam. Jadi kalau boleh diberikan tumpuan untuk kita pulihkan kolam ikan terbiar ni. Projek agrotourism di sepanjang sungai. Jadi kalau boleh masukkan bawah pelancongan tentang agrotourism. Kita dah buat dah, ada bot, ada semua dah. Kita dah buat, kita akan buat homestay di kawasan tu untuk dibangunkan agrotourism bagi 3 kawasan. Air Hitam, Sungai Korok, Kalang Macang dan juga Tabuh Banting. Tanah perkuburan saya bangkitkan lagi sekali. Masih lagi menjadi masalah di 2-3 kawasan. Sungai Dua, di kawasan Sungai Lokan, di kawasan banyak, nanti saya akan bagi senarainya, yang masih lagi memerlukan kawasan perkuburan untuk masyarakat Islam di situ. Kesesakan jalan di Sungai Dua, kalau boleh Tanjung Bunga tengok Ustaz. Pagi tadi mai pun saya jam. Pagi petang memang jam jalan tu. Saya dah cadangkan dulu kepada JKR untuk buat proposal, buat jalan susur, jalan asing, untuk daripada Sungai Dua dia terus pergi ke Nyos Batang. Dia tak melalui Pekan Sungai Dua dah. Kos dia agak tinggi, pengambilan tanah dan sebagainya. Kalau boleh, saya biasa bincang untuk buat jalan one way dan sebagainya, tapi tak jadi. Jadi kalau boleh tolong tengok balik kawasan Sungai Dua yang jadi masalah. Perumahan awam Sungai Dua yang sering banjir, rumah lama tahun 60-an, longkang kecil je, hujan sikit je dah banjir. Jadi pihak majlis tolong tengok balik tentang masalah perumahan awam di Sungai Dua. Musuh tanaman babi dan kera. Ini babi hutan, bukan babi belah. Babi dan kera ni banyak, dah menjadi satu masalah dah di kawasan Sungai Dua. Di kawasan Tasik Gelugok pun sampai dia langgak orang. Baru ni mati seorang. Dia ni orang langgak dengan motor mati. Jadi babi, kera banyak, merosakkan tanaman dan sebagainya. Perlu cari satu inisiatif, sama ada nak tembak ke, jerat ke. Tapi kadang-kadang pihak penghilitan pun tak sempat nak main. Dan satu lagi tentang projek asrama pekerja asing. Saya bangkitkan dulu. Kawasan Taman Teluk Molek, Teluk Air Tawak dibuat satu asrama. Syarat nak buat asrama pekerja ni bukan senang. Kena ikuti syarat dia penuh. Banyak syarat yang MBSP bagi. Tapi dia ni main ambil rumah, sewa 30 biji, ambil pekerja daripada Myanmar masuk dalam kawasan penduduk. Dalam kawasan penduduk di situ. Masih lagi berlaku dan saya rasa perlu diambil tindakan sebab dia berkait dengan isu sosial dan sebagainya di kawasan Taman Teluk Molek, kawasan Teluk Tawak. Dan satu lagi tentang staf ni, kalau boleh pihak jabatan tolong tengok baliklah staf saya yang kena ni staf GPS.
Saya pergi minta bantu, tolong buat kerja dari segi parit sungai dan sebagainya. Tapi staf dia tak cukup. Kekurangan staf. Anggota sokongan dia tak ada. Seorang di atas tapi di bawah dia tak ada nak bantu. Kalau boleh kaji balik keperluan staf di setiap daerah, setiap jabatan supaya dia boleh memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Jadi saya ingat sebagai penutupnya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih, tahniah kepada pihak kerajaan negeri, semua jabatan agensi, semua barisan hadapan dan pentingnya semua rakyat negeri Pulau Pinang. Pencerahan terakhir, Ketua Pembangkang. Pencerahan terakhir. Saya ada satu soalan sajalah kepada Ketua Pembangkang. Kita nampak komposisi pembangkang di Dewan ini sudah berubah dari 3 ke 7 dan kini nampak Parti Bersatu mempunyai 4 adun. Walaupun mereka lompat 4 bersatu, adakah apa-apa rancangan di blok pembangkang untuk plan mendalam ataupun plan pintu belakang untuk ambil alih jawatan Ketua Pembangkang? Sedar tak? Itu. Saya tak ada masalah. Kalau mereka nak mana memang ada plan lah. Tak tahu, saya tak tahu. Tak tahu. Setakat yang saya tahu tidak ada apa-apa perancangan. YB Afif masih menghormati saya. Tapi mereka pun tak celah bantah apa, bermakna memang ada plan lah. Sangkaan buruk tu, peraturan. Sama macam sama macam di Sabah. Peraturan ni. Boleh peraturan boleh dipakai. Saya tak sangka tu dia sakit. Ni Datuk Speaker, saya minta penjelasan saja. Okey ya. Ini Subang Jaya. Bila sampai last lah bagi habis. Tahniah kepada kerajaan negeri, semua jabatan, barisan hadapan dan semua rakyat yang telah terlibat dalam dan telah bersabar dalam kita menghadapi COVID dan kita melawan dan mengawal penularan COVID. Tahniah. Terima kasih banyak kepada rakyat. Saya minta maaf lagi sekali bagi pihak mereka yang terlibat dalam mungkin balik pada Sabah ke apa ke. Jadi saya minta maaf lah kadang-kadang. Tapi saya tak pergi lah. Tapi yang balik positif tak ada pun di Pulau Pinang ni. Yang ada di Kedah seorang. Pulau Pinang ni saya tak dengar lagi lah. Dan dia melibatkan bukan UMNO saja, semua parti. Semua parti pergi untuk berkempen. Bukan kata kita saja. Jadi salah tu main kat UMNO yang kadang. Jadi kita rasa tak apa kena lah. Semua parti pergi. Di AP pun pergi kan. Okey, tahniah kepada pihak PRM yang telah berjaya merungkai dan menangkap kes-kes besar di Pulau Pinang. Kes dadah, kes maikat dan sebagainya. Kes judi haram. Judi di kawasan saya dah kurang sebab ketua polis daerah SPU ni memang agresif. Kemarin pergi tangkap orang tak pakai mask di pantai bersih. Dan tahniah kepada Presiden Bola Sepak Penang yang dan juga pasukan bola sepak dan juga semualah pada YB Sun ini apa Makan Jemal yang telah berjaya merangkul juara Liga Premier dan insyaAllah akan pergi ke Liga Super. Cuma saya tengok malam tu live, saya buat satu TV Peras malam tu kalah. Last game kalah 1. Lain-lain semua menang. Tapi tahniah lah, apa pun tahniah kepada Presiden dan juga semua tim bola sepak Pulau Pinang. Sebenarnya tahniah kepada terima kasih kepada semua jabatan yang telah banyak membantu, jabatan negeri dan juga mungkin persekutuan yang banyak membantu saya dan juga rakan-rakan lain dalam menjalankan tugas di peringkat kawasan masing-masing. Terima kasih banyak. Dan apa yang penting sebagai penutupnya, saya ingin menekankan bahawa kita perlu melihat kesejahteraan rakyat dan juga kemakmuran rakyat sebagai satu benda yang prioriti, keutamaan. Kita kena lihat ini sebagai benda yang paling penting untuk kita laksanakan. Kita buat
apa benda pun kita kena lihat rakyat tu mendapat hasilnya ataupun mendapat apa yang boleh membantu dia. Dia sejahtera dalam hidup, dia boleh melaksanakan aktiviti dia tanpa masalah. Jadi itu yang paling penting. Tak payah kita tengok, kita lihat buat projek-projek yang besar tapi rakyat kita ditinggalkan. Dia kena lihat itu. Kesejahteraan rakyat perlu diberi keutamaan yang paling penting dalam kita melaksanakan pembangunan di projek di negeri Pulau Pinang. Dan juga alam sekitar juga perlu diberi perhatian supaya alam sekitar tidak dirosakkan, dimusnahkan, kerana ini merupakan satu aset yang penting untuk kita tinggalkan. Jadi sama-sama kita doakan semoga COVID-19 ini akan berkurangan. Tak tahulah hari ini berapa kes, tapi kita harap dia berkurangan. Dan sama-sama kita jaga SOP, jaga penjarakan dan sebagainya. Dan kita kena jaga supaya dia tidak menular lebih luas di Pulau Pinang. Dan kita boleh kawal penyakit wabak COVID ni. Sama-sama kita berdoa semoga perkara ni dijauhkan kita daripada jangkitan yang lebih besar di negeri Pulau Pinang. Jadi terima kasih banyak kepada rakan-rakan Bangkang, rakan-rakan yang berhormat. Terima kasih di atas teguran, terima kasih di atas pandangan-pandangan. Saya juga minta maaf kalau ada pandangan saya yang mengguris perasaan. Ini merupakan benda yang perlu saya utarakan supaya kerajaan negeri Pulau Pinang juga melihat benda-benda yang mungkin terlepas pandang yang boleh kita laksanakan untuk faedah dan juga kebaikan rakyat di negeri Pulau Pinang. Saya minta maaf banyak dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.